Hadirin hadirat dijemput duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Suphan bintu Min, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Bahagian Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Tuan Sulaiman bin Wak, Rektor Institut Pendidikan Guru IPGM Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Khairi bin Haji Awang, Pengarah Institut Aminuddin Baki IAB Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Mazlam bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Merangkat Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-43. Yang berbahagia Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Pengarah Eksekutif Padu, Pengarah-pengarah bahagian dan negeri, timbalan-timbalan pengarah bahagian dan negeri, tetamu-tetamu jemputan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin hadirat sekalian. Indah berbalam awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap teperi. Selamat datang kami ucapkan, wacana intelek tambah berseri. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin kasihnya kita dapat berkumpul dan berhimpun di Dewan Tun Razak 4 Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur bagi menjayakan wacana intelek PPPM 2013-2025 sempena perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-43. Terlebih dahulu, majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada semua hadirin hadirat ke wacana intelek PPPM 2013-2025 ini. Untuk makluman semua, perayaan Hari Guru tahun ini bertemakan Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi. Bagi memulakan majlis yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini diberkati oleh Allah yang Maha Esa. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ahmad dari Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Kami merafakkan kesyukuran kehadirat-Mu ya Allah di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kami. Sesungguhnya dengan izin-Mu jualah ya Allah, kami dapat berkumpul pada hari ini dalam Majlis Wacana Intelek PPPM 2013-2025. Maka dengan ini berkatilah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Berkatilah jua usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami adik-adik yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, dan keputusan-keputusan yang mantap dalam usaha memajukan negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Allahumma ya Qawiyu ya Aziz, sesungguhnya amanah untuk membangunkan generasi khair ummah adalah cabaran yang amat besar dan sukar. Justru kami menadah tangan mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar Engkau mengurniakan kepada kami kekuatan ilmu dan kemahiran, kekuatan azam dan semangat untuk menunaikan amanah yang mulia ini. Bimbinglah pemimpin kami di segenap lapisan dan peringkat, pegawai-pegawai dalam semua tingkatan persekutuan dan negeri, serta seluruh rakyat Malaysia untuk seia sekata berganding bau melaksanakan tanggungjawab dengan ikhlas dan penuh semangat kerjasama ke arah mencapai matlamat dan wawasan negara seperti mana yang diharapkan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarraqan ma'thuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ahmad atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan Aziz dan hadirin sekalian, tirai senja sedia dilabuhkan, bunga mengambang muncul lagi. Wacana intelek kita mulakan, masa berlalu tidak menanti. Wacana Intelek PPPM 2013-2025 akan dimulakan. Untuk itu dipersilakan moderator Wacana Intelek PPPM 2013-2025 iaitu yang berusaha Dr. Hayati binti Ismail untuk memulakan majlis. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya berada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini kerana ini adalah satu sesi di mana kita dapat berkongsi pengalaman, berkongsi idea, cetusan idea supaya kita dapat berinteraksi dengan barisan pemimpin di Kementerian Pendidikan Malaysia. Sidang hadirin sekalian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah dilaksanakan dalam masa setahun 5 bulan. Dan dalam masa ini terdapat banyak cabaran yang dilalui kerana untuk kita meletakkan martabat negara kita di kalangan 1/3 negara-negara terbaik sistem pendidikan di dunia, kita perlulah mengubah cara kita bekerja, cara kita berfikir dan sebagainya. Dengan itu, mari kita sama-sama tonton video animasi ini. Mari kita saksikan bagaimana kita boleh meningkatkan sistem pendidikan di negara kita. Makan lebih banyak ikan untuk jadi lebih bijak, pembenahan otak, muat turun pembelajaran daripada internet. Cuba fikirkan idea yang lebih praktikal seperti guru terbaik di sekolah, menghargai kepelbagaian, meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pemikiran kreatif, pelibatan ibu bapa dan komuniti. Berita baik, semua idea ini sudah pun digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan bertambah baik. 1950, enrollment sekolah rendah 40%. Sekarang kita sudah mencapai kadar enrollment sejagat. Pelaporan tinggi telah diganjakan untuk pendidikan. Namun, untuk menjadi negara maju nombor 20 nanti, transformasi pendidikan perlu untuk mentransformasi negara. Untuk julung kali,
Semua rakyat Malaysia bersatu hati untuk sama-sama menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Terdapat 5 aspirasi untuk meletakkan Malaysia di kalangan negara 1/3 teratas pendidikan terbaik di dunia dalam masa 15 tahun. Dengan pelan-tindakan yang jelas bagaimana kita boleh mencapai hasrat tersebut, kita perlu mengubah cara bekerja melalui 11 tindakan penting. Pelan ini memberi faedah kepada semua pihak. Profesion keguruan, profesion pilihan dengan sokongan dan pembangunan profesional berterusan. Pemimpin sekolah lebih peluang dan sumber membuat keputusan bagi menjadi pemimpin instruksional lebih baik. Ibu bapa dan komuniti menjadi radar pembelajaran anak-anak. Pegawai kementerian menjadi pemimpin perubahan berfokus kepada memberi sokongan kepada sekolah. Kita perlu raikan kepelbagaian dan mendukung sistem persekolahan sedia ada kerana kepelbagaian budaya dan bahasa merupakan asas pembentukan negara. Paling penting, 6 aspirasi murid. Murid tidak akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kita sudah pun membangunkan laluan untuk murid kita cerdas dan memberikan sokongan pemulihan kepada yang memerlukan. Fokus diberikan kepada pendidikan khas, pendidikan vocational dan teknikal, sukan dan kesenian. Setiap murid pasti boleh dan akan berjaya. Sama-sama kita membantu anak-anak kita mencapai impian mereka, tidak kira apakah impian itu. Maklumat lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, sila layari www.moi.gov.my. Itu dia video animasi. Ada yang pernah download daripada YouTube ke video animasi ini? Pernah tengok video ini? Macam Puan Mazira. Puan Mazira dari mana? Saya daripada Sekolah Menengah Perempuan Jalan Ipoh. Dah berapa lama Puan mengajar? Dah 30 tahun lebih lah. Jadi dalam masa 30 tahun ni Puan, adakah Puan rasa kita punya pelan pembangunan pendidikan ni boleh mencapai aspirasi? InsyaAllah boleh. Syabas, tepukan sidang hadirin sekalian kerana ada keyakinan di dalam jawapan itu. Nak tanya dengan Puan yang di sebelah saya ini. Ya, Puan siapa nama? Radia. Puan Radia dari mana? Saya pegawai SIP dari Pejabat Pelajar Pendidikan Wilayah Sentul. Oh, okey, pegawai SIP. Jadi kita kaitkan dengan tema Hari Guru kita pada tahun ini, guru-guru pencetus kreativiti, pencana inovasi. Bagaimana peranan seorang SIP itu? Sebagai seorang SIP, fokus utama saya adalah kepada membina kepimpinan berkualiti di sekolah. Ya, jadi tidaklah secara langsung ke dalam bilik darjah, tapi walau bagaimanapun apa yang berlaku di sekolah sebenarnya adalah bermula daripada kepimpinan sekolah. Jadi kalau guru pencetus kreativiti bermakna ketua sekolah, iaitu pengetua atau guru besar, mesti berkualiti dan berkreativiti. Terima kasih di atas jawapan yang begitu mantap daripada SIP. SIP ni apa? School Improvement Partners. Pandai. Tak apa, jangan risau. Kita tidak akan mengadakan soalan-soalan kuis kerana kita mempunyai ahli panel yang begitu hebat hari ini. Orang yang layak bercakap tentang kepimpinan, tentang operasi, tentang perkhidmatan, semuanya ada di kalangan ahli panel kita. Jadi sidang hadirin, kita dalam suasana yang penuh kekeluargaan pada hari ini, inilah masanya kita nak mencetus idea, kita nak berkongsi pengalaman dengan barisan kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka saya dengan bangganya mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Sufaat bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Pendidikan, Datuk Haji Khairil bin Haji Awang, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Tuan Sulaiman Wak, Rektor IPG dan juga Dr. Habibah Abdul Rahim, Pengarah Eksekutif Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan untuk mengambil tempat. Terima kasih. Itu dialah barisan ahli panel kita. Tuan dari mana tuan? PD Kuala Langat. Siapa nama? Saiful Adli. Tuan dah berapa tahun mengajar? Saya dalam tak lama, 7 tahun ni. Baru lagi. Wah,
remaja lagi lah ni. Okey, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pernah dengar? Ya, pernah. Dan pernah diamalkan. Okey, sidang hadirin sekalian, kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan mendengar sedikit tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ya, saya nampak tuan-tuan dan puan-puan bukan main bersemangat membaca brosur itu. Jangan risau, saya tidak akan memberikan soalan kuis daripada situ. Cuma kita dengar sedikit pembentangan daripada Dr. Habibah Abdul Rahim tentang pencapaian PPPM. Walaupun kita baru tahun pertama pelaksanaan, sudah ada kejayaan yang kita kecapi. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pelan pembangunan pendidikan kita 2013 hingga 2025 tempoh 13 tahun telah pun kita lancarkan pada bulan September tahun lepas, ya. Dan sesungguhnya kita telah pun memulakan pelaksanaan sejak Januari tahun lepas berdasarkan pelan tersebut. Jadi perjalanan kita untuk tempoh 13 tahun ini telah pun, ya, terlaksana tahun lepas dan ini adalah tahun yang kedua, ya. Ada sedikit keunikan daripada pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini berbanding dengan pelan-pelan yang terdahulu. Pertamanya ialah pelaksanaan proses perundingan awam terbesar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Malahan berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain, ini adalah kali pertama kementerian melaksanakan dialog, ya, mendapatkan maklum balas, ya, mendapatkan feedback daripada rakyat, ya, daripada guru, daripada pengetua, malahan murid, ya, apa yang kita hendak maksudkan di dalam pelan pembangunan ini. Begitu juga, ini adalah kali pertama di mana pelan ini menanda aras kedudukan kita berbanding dengan sistem pendidikan lain di peringkat antarabangsa. Contohnya, kita menggunakan Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, dan juga Program in International Student Assessment, PISA, ya, untuk melihat bagaimana prestasi murid kita, prestasi sistem kita berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Apakah cabaran untuk kita mencapai tahap yang lebih baik, sama kedudukan dengan sistem-sistem lain yang berprestasi tinggi. Kita juga mendapatkan pandangan dan juga kepakaran antarabangsa, sama ada daripada Bank Dunia, daripada UNESCO, daripada ahli-ahli panel yang kita kenal pasti. Begitu juga, pelan ini adalah unik kerana bukan saja ia satu dokumen perancangan, tetapi kita juga telah memikirkan bagaimana hendak melaksanakan pelan tersebut daripada peringkat kementerian hingga ke peringkat negeri, daerah dan juga sekolah. Jadi kita ada transformasi kementerian yang dicatatkan di dalamnya. Begitu juga, ini adalah kali pertama di mana kementerian juga menubuhkan satu unit yang dipanggil PADU, Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan, bagi memastikan pelaksanaan inisiatif membantu dari segi penyelesaian masalah, isu-isu dan cabaran supaya inisiatif-inisiatif daripada pelan ini dapat dilaksanakan. Apabila pasukan yang ditubuhkan untuk membentuk pelan pembangunan pendidikan ini dibentuk, ya, satu daripada soalan yang pasukan ini ajukan kepada YAB Menteri, ya, adalah apakah yang kita nak daripada penghasilan pelan ini. Jadi satu perkara yang beliau mula-mula kemukakan adalah, dia kata banyak negara yang telah datang kepada beliau dan mengucapkan tahniah, dia kata sistem kita baik, tetapi dia kata saya tak ada satu garis asas, tak ada bukti di manakah baiknya, baik itu sejauh mana baiknya sistem kita. Jadi itu adalah permulaan
bagi pasukan ini untuk menggubal pelan pembangunan pendidikan, iaitu untuk memahami bagaimana prestasi pendidikan kita daripada dahulu kita mencapai kemerdekaan hinggalah sekarang dan bagaimana prestasi kita berbanding dengan sistem lain di dunia. Ya. Apakah cabaran-cabaran yang membawa sistem kita ke tahap tersebut? Ya, jadi ini adalah satu asas di mana kita boleh bergerak. Ya, kalau kita tahu di mana kita berada, apakah cabaran yang kita hadapi, kita bolehlah tentukan seterusnya kat mana kita hendak pergi. Apakah visi dan aspirasi kita untuk masa depan bagi sistem pendidikan ini. Jadi pelan ini juga mewujudkan visi dan aspirasi untuk sistem pendidikan dan juga bagi murid. Begitu juga ia juga menggariskan apakah dia program transformasi bagi sistem pendidikan, termasuklah seperti yang saya sebut tadi, transformasi bagi kementerian daripada peringkat pusat hinggalah ke negeri, daerah dan juga sekolah. Ya. Dalam pengumpulan pelan pembangunan pendidikan ini, kementerian telah mendapatkan pelbagai maklum balas pelibatan daripada pelbagai pihak berkepentingan. Contohnya, kita ada 12 ahli panel penilai bebas Malaysia, kita ada 4 ahli panel penilai bebas peringkat antarabangsa, iaitu daripada OECD, daripada Korea, daripada Ontario dan juga daripada Singapura, ya, untuk memberi kita pendapat mereka tentang bagaimana kaedah yang kita gunakan dalam menghasilkan pelan pembangunan pendidikan ini dan sama ada pelan itu terletak pada landasan yang betul. Kita juga ada kajian-kajian daripada Universiti Awam. Kita mengadakan makmal pendidikan. Ya, kita buka maklum balas sama ada melalui artikel, melalui blog, melalui memorandum, meja bulat yang diadakan dan hari-hari terbuka. Banyak yang kita terima sama ada daripada kumpulan fokus, bengkel, kajian dan juga daripada dewan terbuka yang kita adakan di semua negeri. Kita juga merujuk kajian seperti daripada UNESCO, kita ada Malaysia Education Policy Review, TIMSS dan PISA seperti yang telah disebutkan. Kita juga ada kajian daripada Bank Dunia, malahan ada 2 kajian, iaitu yang pertamanya Public Expenditure Review, termasuklah perbelanjaan Kementerian Pendidikan. Kita juga ada Economics Macro Indicators, juga satu laporan daripada Bank Dunia bagaimana prestasi Malaysia termasuklah bagi pendidikan. Baik, dalam visi kita, bagaimanakah aspirasi bagi sistem dan juga bagi murid? Ada 5 aspirasi yang menjadi asas kepada sistem pendidikan kita sejak dahulu lagi dan ada yang kita timbulkan dalam pelan ini. Contohnya macam perpaduan, dulu adalah matlamat akhir, tetapi sekarang ia menjadi salah satu aspirasi yang kita perlu lakukan inisiatif-inisiatif tindakan bagi mencapai aspirasi tersebut. Ya. Dalam kelima-lima aspirasi ini yang menjadi tunjang utama adalah kualiti. Contohnya kalau dari segi akses, ya, khususnya pada peringkat rendah dan juga menengah rendah, ya, enrolment adalah hampir sejagat. Cuma pada peringkat menengah atas dan juga prasekolah masih terdapat jurang yang agak besar untuk mencapai enrolment 100%. Jadi bagaimana kita hendak mencapai 5 hingga 20% murid yang masih belum mendapat akses kepada sekolah, kepada pendidikan. Jadi itu adalah aspirasi kita yang pertama. Keduanya adalah dari segi kualiti. Kita lihat bahawa tahun demi tahun pencapaian murid kita sama ada dari segi peratus lulus atau grade A dalam peperiksaan awam kita meningkat, ya, bertambah baik. Tetapi tak cukup bagi kita untuk melihat prestasi atau kedudukan dalam dalaman sahaja. Ya. Sekarang ini kita perlu bersaing bukan secara dalaman, malahan luaran juga.
Jadi kita juga menanda aras prestasi murid dan sistem dengan sistem-sistem terbaik yang lain. Jadi kita hendak bergerak daripada kelompok sepertiga di bawah dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA kepada kelompok sepertiga teratas negara-negara yang bercapaian tinggi. Dari segi equity, kementerian telah lama mengadakan banyak bantuan, sokongan supaya tidak ada murid yang terpinggir disebabkan oleh contohnya latar belakang sosioekonomi ataupun lokasi mereka berada ataupun daripada kumpulan yang tertentu. Tetapi kita masih dapat melihat jurang antara kumpulan-kumpulan ini. Jadi hasrat kementerian adalah supaya kita dapat merapatkan lagi jurang sebanyak 50% bagi tahun 2020 antara bandar luar bandar, sosioekonomi dan juga gender. Dari segi perpaduan, kita mahukan sistem pendidikan kita menawarkan perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan kita tahu bahawa Kementerian Pendidikan menerima setiap tahun bajet persekutuan yang terbesar dalam kalangan kementerian-kementerian atau sektor yang lain. Dan kita tahu kek yang kita terima itu tak akan terus membesar. The cake will remain the same, tetapi ia adalah agak besar. Jadi bagaimanakah kita boleh memaksimumkan keberhasilan berdasarkan peruntukan yang kita terima itu? Bagaimana kita dapat meningkatkan kecekapan? Sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pelan ini juga menggariskan apa dia atribut-atribut penting supaya murid yang hasil daripada sistem pendidikan itu dapat bersaing dalam 21st century ini. Apakah kemahiran 21st century? Yang ini telah pun tadi kita lihat dalam video pengetahuannya, kemahiran berfikirnya dan sebagainya. Ada 6 Okey, bagaimana kita hendak mencapai aspirasi tersebut? Jadi pelan ini telah menggariskan 11 anjakan. Daripada yang pertama, kesamarataan akses, daripada segi penguasaan kemahiran bahasa, hinggalah yang ke-11 meningkatkan ketelusan. Ini boleh kita lihat dalam buku Pelan Pembangunan Pendidikan. Tapi dalam anjakan-anjakan ini, sama ada dia berbentuk strategik ataupun dia berbentuk operasi, anjakan-anjakan ini memerlukan kita semua supaya melakukan perubahan daripada segi amalan kita. Tapi it's just not enough dengan melihat pada syarat kelayakan akademik. Kerana itu kita tetapkan bahawa untuk kali ini pengambilan guru, kita adakan tapisan kedua yang kita sebut sebagai ujian kelayakan calon guru. UKCG singkatnya. Kerana ni banyak orang dah bercakap UKCG. UKCG ni maksudnya kita akan nilai mereka dari segi kesesuaian menjadi guru seperti mana dulu-dulu, kita teruskan juga ujian insak kita sebut. Kemudian kita ada ujian psikometrik. Nak uji mental dia sesuai tak jadi cikgu. Sebab ada juga orang kata IPGM kena kaji, dia kata ada yang keluar-keluar daripada IPGM ni kepala dia tak pernah betul. Jadi kali ini kita kena intercept sebelum berlaku begitu. Jadi kita tapis dari segi psikometriknya. Dan yang ketiganya, ini satu cabaran kepada mak bapak. Mak bapak sekarang ni dia jaga anak cukup baik sehingga anak dia saiz terlebih. Jadi kita ada ujian kecergasan yang antara lain melihat kepada BMI index dia. Body mass index. Kita nakkan sebenarnya bukan apa, kita nakkan guru yang selain daripada punya kelayakan akademik, guru yang juga punya mental yang baik dan guru yang cergas. Sebab sekolah-sekolah kita sekarang ni, terutama di Kuala Lumpur ni dah bertingkat-tingkat. Lift kadang-kadang satu je, jadi nak gerak pantas ni cikgu kena cergas lah. Jadi bila mereka melepasi tapisan ini, barulah mereka boleh dipanggil temuduga. Dan ini cabaran bagi kita. Ramai yang tak lepas. Tapi masih bilangannya cukup ramai juga untuk memungkinkan kita dapat ambil 3,000 calon yang kita nak latih pada tahun ini. Temuduga bermula semalam. The day before, 12 hari bulan sehinggalah hujung minggu ini. Jadi ada antara kita ni telefon dia tak berhenti-henti.
rayuan orang yang tak lulus UKCG tu nak masuk juga temuduga. Tapi kita dah syaratkan UKCG tu kita tak boleh nak kawal, dia sendiri yang kawal, dia cergas tak cergas dan sebagainya. Barangkali next year barangkali kita akan lihat, selepas ini kita akan lihat di sekolah, semua sekolah akan memastikan muridnya sentiasa bergerak ke arah nak menjadi seorang yang cergas. Sebab kalau besok tak cergas tak boleh jadi cikgu. Jadi dalam tempoh minggu ini kita akan adakan temuduga, kita sedang menunggu melaksanakan temuduga dan kita akan selesai dan kemudian kita akan pilih mereka akan masuk dalam sistem kita, dilatih bermula penghujung Jun nanti. Jadi rakan-rakan sekalian, berasaskan itulah kita percaya kita dapatkan calon terbaik untuk menjadi guru dan kita akan latih mereka, dan dalam konteks melatih inilah selaras dengan PPPM kita ada usaha mentransformasikan IPG. Dan kalau kita baca PPPM bab 5, jelas di situ dinyatakan ada 7 kriteria yang sedang dibangunkan, ditransformkan untuk menjadikan IPGM ini satu institusi yang boleh diyakini untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti. Dan daripada 7 kriteria ini, salah satu padanya memang memberi penekanan kepada hal-hal meningkatkan kualiti penyelidikan dan juga inovasi. Jadi maknanya secara umum saya katakan bahawa segala yang disebut dalam aspirasi murid dan seumpamanya dalam PPPM itu di IPGM kita sambut. Kalau ada antaranya kurang yakin, saya percaya 27 pengarah kampus yang ada ni kalau dibagi pun buat bengkel rasanya boleh cakupi bahagian besar daripada kita di sini. So feel free untuk menanyakan apa sebenarnya dilakukan di kampus-kampus ke arah kita menjadikan kampus-kampus kita menjadi peneraju kepada kecemerlangan pendidikan guru selaras dengan misi kita melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia yang antara lainnya memberi penekanan kepada pentingnya daya kreativiti, inovasi dan seumpamanya. Setakat ini dulu, dan saya percaya kalau ada nak tambah nanti rakan-rakan saya sentiasa ada di bawah sana, datangnya dari seluruh pelosok negara. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Tuan Rektor yang telah membawa 27 orang bodyguard untuk sama-sama pada hari ini. Cuma kita nak sentuh sikit tentang peranan pentadbir sekolah ya dalam mencetuskan ataupun memotivasikan guru-guru untuk menjadi seorang yang kreatif dan juga inovatif dalam merealisasikan PPPM kita ni. Apa pendapat puan tentang Tuan? Tuan dari mana? PPD Tarikh Perdana. Dan position Tuan di PPD ialah? Pegawai SISC Plus. Cantik. Pegawai SISC Plus. Jadi bagaimana berdasarkan observation Tuan, pergi ke sekolah-sekolah, bagaimana pemimpin sekolah ni memainkan peranan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin sekolah terdiri daripada guru besar atau pengetua. Yang pertama sekali, guru besar atau pengetua ni mesti ada ciri-ciri kepimpinan yang inovatif dan kreatif lah. Tidak hanya berdasarkan kepada teori dan fakta-fakta dalam buku sahaja. Antaranya ialah kepimpinan mesti kepada kepimpinan pengajaran, international leadership. Kerana kalau pengetua atau guru besar ni berada di pejabat sahaja, mereka ni tak dapat tahu realiti sebenarnya keadaan semasa di sekolah itu. Jadi beliau perlu membagikan masa untuk meneliti dari segi kurikulum dan kurikulum tersiasya dengan guru-guru dan pendidik yang berkenaan lah dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih Tuan. Dan orang yang paling layak untuk menyambung tentang pendapat itu ialah Datuk Khairil Haji Awang, pengarah IAB. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya rektor tu dia buat checklist pengarah mana datang, pengarah mana tak datang. Yang tak datang tu siaplah jawablah lepas ni kan ya. Saya ambil kesempatan di sinilah untuk menjelaskan sedikit tentang peranan IAB dalam melahirkan pemimpin yang berprestasi tinggi sebagaimana yang dapat dalam inisiatif yang kelima menempatkan
pemimpin berprestasi tinggi di sekolah-sekolah. Pertama sekali kita kena sedar bahawasanya faktor terpenting dalam menentukan kejayaan sebuah sekolah ialah guru itu sendiri. Itu telah pun dijelaskan oleh Tuan Rektor. Dan yang kedua sekali ialah faktor terpenting ialah pemimpin. Kaitan dengan tema Hari Guru, guru pencetus kreativiti, penjana inovasi, ada kaitan dengan pemimpin. Kalau sekiranya pemimpin tidak berprestasi tinggi, maka guru pun tidak berprestasi tinggi. Dan apabila kita lihat kepada cabaran-cabaran yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan Malaysia ataupun pentadbir, pemimpin di sekolah itu, perlu disedar bahawasanya cabaran-cabaran yang ada pada pemimpin sekolah itu amatlah besar sekali. Dan kalau sekiranya tidak capai cabaran-cabaran ini, ianya akan berkesan kepada negara kita sendiri. Kita lihat kepada dasar-dasar negara, tuan-tuan dan puan-puan. Dasar-dasar transformasi nasional umpamanya, yang terdiri daripada program transformasi ekonomi, program transformasi fiskal, program transformasi kerajaan, program transformasi politik dan sosial. Apakah matlamat terakhirnya ialah untuk melahirkan satu negara berpendapatan tinggi dan sustainability of kecemerlangan sedia ada. Yang kedua cabaran yang saya rasa paling penting ialah untuk kita melihat kepada the outcome based budgeting system, the outcome of the system itu sendiri. Itu untuk melahirkan the intellectual human capital yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi, bukan secara lokal tetapi juga global. Itu di antara cabaran-cabaran. Dan oleh demikian, apakah ciri-ciri, apakah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pemimpin-pemimpin sekolah ini ialah memastikan yang pembelajaran berlaku. Bukan saja pengajaran, yang terpenting ialah pembelajaran berlaku. Dan pembelajaran yang berlaku bukan pembelajaran biasa-biasa, tetapi pembelajaran yang bolehkan pelajar boleh terus hidup untuk bersaing, dan bukan saja bersaing tapi bersaing dengan berjayanya pada abad ke-21. Apakah pemikiran-pemikiran yang perlu diterajui, apakah pemikiran-pemikiran yang perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar ini? Banyak pandangan, banyak pendapat, dan antaranya termasuklah kita nak menerapkan pemikiran pelajar the disciplined mind, the synthesizing mind, the creative mind, the ethical mind and the respectful mind. Itu di antara pemikiran-pemikiran besar, minda-minda yang besar yang perlu kita terapkan kepada pelajar-pelajar ini. Dan kita lihat pendekatan biasa-biasa tak boleh mencapai matlamat hasil yang luar biasa. So, oleh demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Syafat tadi, we must be creative, we must be innovative bagi membolehkan pengajaran itu mencapai matlamatnya. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks ini, apakah peranan IB? Kita biasa lihat, kita biasa dengar yang untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah, kita mesti menguasai the instructional leadership. Instructional leadership membolehkan ensuring learning occurs ataupun pembelajaran berlaku. Jadi bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku, ciri-ciri kemahiran instructional leadership itu perlu diterapkan, perlu diberikan kepada pemimpin-pemimpin sekolah. Tak cukup itu tuan-tuan dan puan. Tak cukup. Sebab bagi membolehkan pemimpin di sekolah relevan, dia mestilah menjadi seorang yang transformational. Dan untuk jadi pemimpin yang transformational, dia mesti memiliki kebolehan untuk melihat dan mentelah apakah keperluan-keperluan baru yang perlu dikuasai, apakah ciri-ciri kepimpinan yang baru yang perlu dikuasai. Dalam konteks itu, tuan-tuan dan puan, IB berperanan penting untuk pastikan yang pemimpin-pemimpin sedia ada
dan pemimpin-pemimpin yang akan mengisi jawatan kekosongan mempunyai antara lain kepimpinan instructional dan kepimpinan transformational. Bagi IIB kita melihat pada dua perspektif. Satu di quality assurance, yang kedua ialah quality control. Dalam konteks quality assurance, kita nak pastikan yang pemimpin-pemimpin sedia ada di sekolah sentiasa di-upgradekan ilmu kepimpinan dia. Sehubungan dengan itu, kalau tuan-tuan dan puan lihat pada website IIB, kita ada satu folder The Compass. Dalam Compass ini, setiap orang boleh masuk, boleh nilai, boleh uji dan boleh mengetahui apakah domain-domain kompetensi yang boleh dipertingkatkan. Dan IIB mempunyai kepakaran, mempunyai kursus-kursus yang untuk memenuhi keperluan-keperluan itu. Selain daripada itu, IIB juga mempunyai the CPD, Continuous Professional Development yang lain. Dan di antaranya, IIB mempunyai the VLE, the Virtual Learning Environment. Kita dedahkan kepada pengetua guru besar, yang takut gunakan komputer ni. Kita beri dia kependedahan ini, dan alhamdulillah kita lihat pengetua guru besar ini berkemampuan untuk insya-Allah membudayakan ICT di sekolah untuk pengurusan dan untuk pemantauan. Selain daripada itu, untuk quality control kita mempunyai the MPQL. MPQL, dan setakat ini saya baru refer pada pegawai saya Dr. Rafi. Setakat ini pemohon untuk kursus MPQL melebihi 9,000 orang. 9,000 orang. Maksudnya bakal pemimpin menyedari bahawasanya mereka mesti mempunyai sijil MPQL, dan daripada impact study yang kita buat, daripada dapatan yang kita buat, kita dapati yang MPQL ini memberi kemahiran bagi membolehkan bakal pengetua yakin di dalam pengurusan dan kepimpinan di sekolah. Memohon untuk mengikuti MPQL satu peringkat yang pertama. Selepas daripada memohon, pemohon akan melalui satu proses pentaksiran di mana IIB akan menilai, interview untuk memilih. Kemudianlah kita bawa ambil yang terbaik untuk mengikuti MPQL. Dan kita telah pun mempunyai syarat-syarat baru, minimum requirement untuk jadi pengetua, dan kita mempunyai peringkat-peringkat tapisan yang lebih dalam lagi. Sehingga selepas pelantikan, sebelum pelantikan, dia terpaksa melalui proses pentaksiran oleh JPN pula. So proses tapisan itu akan pastikan bahawasanya yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah menjelang Julai 2014 benar-benar adalah pengetua yang berkualiti. Dan selepas daripada pelantikan, pengetua-pengetua atau guru besar ini akan menjalani proses di PRIME, Program Residency dan Immersion. Bermakna sebulan sebelum ditempatkan di sekolah itu, dia telah pun berada di sekolah itu. Dan dalam tempoh 6 bulan, 7 minggu dan tempoh 6 bulan, pengetua-pengetua cemerlang akan membimbing pengetua ini sehinggalah kita pastikan dia betul-betul boleh memimpin sekolah. Itu pun kita tak lepas, kita ada lagi IIB akan menjalankan proses di follow up, follow through. Okey, bagi pastikan yang pengetua guru besar ini akan sentiasa dibimbing. Apa yang nak saya katakan di sini tuan-tuan dan puan, dalam konteks pencetus kreativiti dan perjalanan inovasi, pemimpin-pemimpin sekolah bukan saja sepatutnya menjadi pengurus yang cemerlang, tetapi menjadi pemimpin yang cemerlang. Pemimpin yang cemerlang yang berkeupayaan untuk melihat keperluan-keperluan yang menepani. Sebab kita nak melahirkan pendidikan bukan untuk kegunaan semasa, tetapi untuk kegunaan, untuk pelajar gunakan untuk masa depan mereka. So itu di antara falsafah yang perlu kita pemimpin beri perhatian, kerana apabila itu diberi perhatian, pemimpin-pemimpin di sekolah
akan sentiasa menjadi relevan walaupun berlakunya perubahan-perubahan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Hairil di atas penerangan tersebut. Jadi kita jelas bahawa pemimpin sekolah ini adalah penggerak kepada guru-guru yang begitu kreatif dan inovatif. Tapi apa pula yang sebenarnya berlaku pada peringkat classroom ataupun apa yang sebenarnya berlaku pada murid? Ada 4 mikrofon, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashidan bin Abdul Rashid, yang di-Pertua PIBG SK Lelaki Jalan Batu, merangkap Jurulatih Utama Sarana Ibu Bapa. Jadi setelah setahun 5 bulan Pelan Pembangunan Malaysia diwujudkan. Jadi saya sebagai pemimpin sekolah yang di-Pertua PIBG nampak impak yang maksimum terutama di sekolah kami, yang mana pada satu ketikanya boleh dikatakan just a ordinary school. So apabila anjakan yang ke-9 telah diguna pakai, telah dilaksanakan, especially on this penglibatan ibu bapa komuniti swasta. Jadi guru-guru di sekolah saya sudah mula start thinking out of the box. Jadi mereka tak perlu menunggu lagi arahan daripada yang di-Pertua guru besar. Mereka buat dahulu. Mana mereka ada ciri-ciri kepimpinan setelah melihat pergerakan PIBG yang sangat aktif. Jadi di sini saya ingin menyeru kepada guru besar, pengetua supaya beri ruang kepada guru-guru muda. Macam di SK Lelaki Jalan Batu, kami ramai guru-guru muda. Jadi apabila kekangan nak bersuara tu tak dapat. Jadi apabila contoh saya amati apakah masalah yang dihadapi oleh guru-guru muda saya, jadi saya kena turun mendalami jiwa mereka, act like them. So if I need to wear jeans, I wear jeans. Jadi guru besar saya pun setelah dia melihat perubahan yang drastik terhadap guru, terhadap ibu bapa yang mula datang sekolah, jadi dia pun ambil inisiatif pun sama berubah, transform. Jadi di sini kita nampak peranan semua pihak dalam menjayakan PPPM ni sangat berhasil, dan saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Guru kepada semua guru yang berada di Dewan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Rajlan. Saya suka dengan dia guna guru besar saya, guru-guru saya. Ada sense of belonging di situ, Datuk. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ahli panel kita, para hadirin sekalian, Datuk-Datuk, Datin-Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam transformasi. Dah pukul 4, sebab tu saya nak kena ke depan. Okey. Sebelum itu, saya yang di-Pertua PIBG SK Setiawangsa dan yang di-Pertua PIBG SMK Komen Mekin Anas, ingin mengingatkan macam Cik Sulaiman Wak juga, apa-apa berlaku pada saya punya YDP wilayah akan membantu saya. Tolong bangun YDP semua. Silakan. YDP. Semua YDP yang ada di sini. Tepukan sidang hadirin. Okey. Alright. Yang membantu, mungkin soalan ni boleh. Dan saya nak terima kasih kepada dua orang insan, Cik Hanifah dan Cik Rashid, yang boleh bangun tak? Kerana mereka berdua ni lah saya berdiri di sini. 3 tahun lepas, daripada seorang jurutera minyak dan gas, saya menjadi seorang jurulatih utama kebangsaan Sarana Ibu Bapa. Terima kasih kepada mereka dua. Persoalan dia, kita dah di tahun pertama, masih tahun pertama, tahun kedua gelombang pertama. Dan sebagai YDP, seperti yang Datuk Khairil cakap juga, bukan saja guru besar dan pengetua, YDP pun perlu inovasi dan perlu kreatif. Pada tahap sekarang ni, pada tahun kedua gelombang pertama, sepatutnya kita sudah melepasi tahap kesedaran dan kefahaman. Sepatutnya kita berada di tahap pelaksanaan dan kemudiannya pemantauan, kerana kita cuma ada 9 tahun je lagi, dan kami YDP fungsi yang utama kami ialah menyedarkan ibu bapa. Sebab tu anjakan nombor 9 adalah kami punya target, semua YDP. Jadi bermakna kalau nak melakukan anjakan nombor 9 ni, perlu semua pihak digemblengkan.
seperti sahabat seperjuangan saya Encik Rashidan mengatakan tadi, meminta supaya guru besar dan juga pengetua membuka pintu terbuka. Dalam sarana itu sendiri adalah pintu terbuka ya. Tetapi hasil tinjauan, hasil kaji selidik saya hingga ke tahap ini, masih ada lagi segelintir sama ada daripada pihak pentadbir ataupun mak bapak tak faham apa itu PPPM. Kalau tanya ini cikgu lah, mungkin kepada IPG juga, sebab saya pernah tanya guru-guru dari IPG apa itu PPPM. Kalau dia boleh jawab, 1 penambahbaikan, 3 gelombang, 5 aspirasi, 6 hasrat murid, 9 bidang keberhasilan, 11 anjakan pun dah cukup. Kalau dia boleh jawab, saya tanya, apa itu sarana sekolah? Sarana sekolah ada 6 elemen. Kalau dia boleh jawab, ia mengenai iklim sekolah, komunikasi berkesan, sokongan terhadap kajian murid, tanggungjawab bersama, keputusan pun dah cukup. Okey? Sama juga dengan ibu bapa. 4 elemen ibu bapa tu, tapi masih ada lagi. Jadi Puan Dr. Habibah apa yang perlu kita lakukan? Sebab kita ada 9 tahun lagi ni. Kalau kita nak mencapai 1/3, okey, kualiti teratas, mungkin kalau masih tahun gelombang pertama masih lagi tahap pemahaman, lambat lagi kita nak ni. Apa agaknya yang boleh semualah kementerian, jabatan dan juga boleh lakukan untuk memastikan hasrat KPM ni dapat direalisasikan. Dan kami semua PIBG hingga sekarang telah menggerakkan, menjedahkan mak bapak ni, penglibatan mereka dalam sekolah. Sekian, terima kasih. Silakan Tuan. Dimaklumkan juga SK Setiawangsa ialah pemenang anugerah PIBG peringkat kebangsaan baru-baru ini. Tepukan. Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syed Abdul Razak daripada Universiti Malaya dan juga YDP PIBG SK2 Sultan Alam Shah. Okey, apabila melihat kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, saya dah baca A to Z daripada kulit ke kulit sebab nak tahulah. Pada saya very particular about guru because saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru. Sebab saya lihat kadang-kadang saya sedih bila setiap kali keluar periksa SPM, tahun ini je saya analisis daripada orang pertama sampai orang ke-8, baru orang ke-8 terima kasih kepada cikgu. Setiap every year saya tengok, because I very particular benda ni, dan juga saya mengucapkan terima kasih, mungkin cikgu saya tak datang, ialah Datuk Ghazali Abdul Rahman. Itu saya rasa dulu bekas, itu adalah guru saya. Saya melihat bila saya baca tu, saya rasa kita ni ibarat macam terpisah digabungkan balik. Saya dulu di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, di bawah pendidikan, terpisah. Lepas tu cerai, talak, masuk balik. Tapi bila saya baca je, tidak adakah kesinambungan sebab pass baton. Cikgu pass kat saya. Saya ni mendidik dan akhirnya yang paling penting ialah kita nak melahirkan insan. Yang di akhirnya itu pendidikan. Jadi bila saya baca mungkin selepas digabungkan, di manakah kedudukan institusi pengajian tinggi di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan sebagai orang yang terima baton daripada cikgu. Jadi saya tak nampak ke situ. Jadi saya rasa mungkin boleh diletakkan institusi pengajian tinggi itu di manakah fungsi kami untuk cikgu pass baton ke kami. Kalau tidak, apa yang berlaku? Kita akan tidak ada kesinambungan untuk melahirkan insan. Jadi saya minta mohonlah kalau diadakan wacana dan sebagainya supaya kita boleh gabungkan, sebab kita dah bawa kementerian yang sama, tidak ada asing lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Kita silakan Dr. Mat Nor dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, selamat Hari Guru. Saya Muhammad Nor, IPGM. Memang kita tidak menafikan keperluan guru, kepentingan kualiti guru. Tetapi di dalam menyediakan guru yang apapun bentuknya, kalau hari ini kita kata inovasi, kualiti dan sebagainya, bermula daripada pra sehinggalah dalam perkhidmatan. Tetapi kalau dibandingkan dua ini, fasa pra perkhidmatan dengan fasa dalam perkhidmatan, yang jauh lebih penting adalah dalam perkhidmatan. Sebab guru akan keluar, dia ada average 30 tahun lagi. Itu pertama. Yang kedua, pendidikan dinamika ini berlaku sepanjang masa. Dalam tempoh 30 tahun itu berbagai-bagai perubahan akan berlaku
dan mesti respon kepada perubahan itu. Dan yang ketiga, pra-perkhidmatan menyediakan yang terbaik, responsif kepada keperluan ketika itu ataupun yang boleh dijangka pada masa hadapan. Jadi kalau dilihat dalam perbezaan fasa dalam perkhidmatan jauh lebih penting daripada dalam perkhidmatan. Sebab itu ada model di negara-negara luar, something now but a quite more later. Maknanya something kita bagi dalam perkhidmatan, dalam pra-perkhidmatan, tetapi quite a more later. It's much better. Even we cannot anticipate in the future. Itu sebabnya dalam pra-perkhidmatan kita cuba terbaik mungkin, tetapi yang jauh lebih penting adalah dalam perkhidmatan. Berdasarkan 3 yang paling minima tadilah. Kerana 30 tahun lagi average mereka akan dalam perkhidmatan, dinamika perubahan pendidikan akan tetap berlaku pada masa hadapan. Sementara kita dalam pre-perkhidmatan cuba menyediakan apa yang terbaik ketika dan yang boleh dijangka. Jadi dalam soal ini, bahagian pendidikan guru jauh lebih penting. Sebab itu kita memerlukan perancangan-perancangan guru dalam perkhidmatan itu jauh lebih penting daripada pre-perkhidmatan. Sebab pre-perkhidmatan tidak ada satu universiti, there is no one single university in the world who produce the expert teachers ataupun apa pun. No, yang menjadikan expert adalah experience. Sebab itu continuous development professional jauh lebih penting. Maka bahagian pendidikan guru ataupun bahagian-bahagian yang lain, kepimpinan ke apa saja, jauh lebih penting. Jadi begitu ya. Pra-perkhidmatan penting, amat penting sebagai turning point ataupun stepping stone, but dalam perkhidmatan sangat-sangat dominan yang penting. Jadi mohon boleh direspon dalam soal ini. Kalau tidak, bagi saja kepada pendidikan guru, kita buat semua. Tapi kita respect the coexistence. Jadi let the other parties do and we work together. But the question is, dalam perkhidmatan, there is the most important factors. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Mano. Kita berikan peluang kepada ahli panel kita untuk memberikan respon kepada statement-statement yang telah diutarakan tadi. Silakan. Terima kasih. Dr. Maknur sebenarnya cuma mengingatkan tentang beberapa perkara yang perlu disentuh. Yes. Seperti saya sebut tadi bahawa kalau ikut akta, maknanya fungsi itu duduk juga di IPGM. Tapi dari segi pelaksanaan di kementerian kita ni, ada bahagian yang menganggap itu merupakan fungsi bahagian berkenaan. Kita pun tak adalah kata nak dapatkan juga urusan itu, tapi kita laksanakan. Dan seperti mana yang kita amati di setiap kampus IPGM, CPD sedang dilaksanakan untuk guru-guru kita. Sebab kita di IPGM berkeyakinan bahawa dalam keadaan sekarang ni, kalau dalam keadaan sekarang ni, murid kita perlu pastikan belajar. Tadi ditegaskan oleh Dr. Hairil bahawa most important is di pembelajaran itu, not just pengajaran, pembelajaran itu berlaku, the learning should be ensured berlaku. Jadi kita berkeyakinan bahawa all children can learn. Sebab itu tadi saya tegaskan bahawa sekarang ni penekanan kita mungkin kepada pelajar-pelajar kita yang memerlukan bantuan. Lebih, fokus kita lebih kepada itu. Mungkin kurang perhatian kita berikan. Bukan kata nak ketepikan, tapi kita fokus lebih kepada yang memerlukan supaya kita akan dapat anjakkan mereka bersama-sama dengan rakan yang lain. With due respect, kadang-kadang ada pelajar kita yang sebenarnya ada faktor lain yang membantu kepada kecemerlangannya, seperti mana ibu bapa yang concern hantar dia ke tuition dan sebagainya. Tapi ada yang lain tu memerlukan guru membantu mereka. Jadi kadang-kadang di sekolah kita ada sistem yang kita katakan sebagai streaming. Streaming kita tu adakah dengan tujuan untuk kita memperkasakan P dan P atau sebenarnya kita nak sisih? Kadang-kadang ada juga yang dari segi pelakuannya, bila buat streaming, perhatian diberikan pada kelas yang lebih baik, kurang perhatian diberikan pada kelas yang tidak baik. Kalau mereka dapat senyap-senyap dalam kelas pun tak apa, alhamdulillah, dia kata tak ganggu kerja.
Tapi sekarang ni kita kena lihat kumpulan ini lebih diberi keutamaan supaya mereka juga kita dapat perkasakan seperti mana rakan-rakan yang lain yang cemerlang. Jadi di samping kita percaya all children can learn, kita juga perlu percaya seperti mana disebut oleh Michael Fullan bahawa all teachers can learn. Di situlah kita perlu mengakui kebenaran kata yang disebut oleh Dr. Makno tadi bahawa adalah sangat penting guru-guru yang dalam sistem itu kita upskill mereka, kita tokok kepada ilmu yang telah ada, kita galakkan atau gerakkan secara lebih intensif program-program pembangunan profesionalisme ataupun CPD. Kita tidak boleh abaikan mereka sebab mungkin mereka telah mengikuti latihan pada suatu ketika dahulu yang ilmu yang diberikan sesuai untuk ketika itu, tapi sekarang ni perkara sudah berubah seperti saya sebutkan tadi, the landscape has been changing. So guru kita pun kena diperbetulkan konsepnya, persepsinya, gerak lakunya supaya disesuaikan dengan keadaan keperluan semasa. Yes, kita kena laksanakan, doesn't matter siapa punya kerja, kena sebut pada KPM bahawa program CPD ini seperti mana yang disebut di negara-negara maju lain di luar negara, mesti kita gerakkan seaktifnya. Mungkin ramai kalangan kita, terutama ibu bapa, telah tahu bahawa bila diukur dari segi PISA misalnya, yang berjaya negara-negara seperti Finland. Tapi baru-baru ni saya berkesempatan untuk berjumpa dengan rakan-rakan dari Finland jugalah. Finland mengatakan, yes, dia kata dari segi assessment peringkat antarabangsa, international comparison shows Finnish student fare well. Tapi dapatan mereka ialah the children didn't enjoy education. Yes, dia memang berjaya dari segi ukuran antarabangsa, tapi pelajarnya tidak gembira. Tidak gembira belajar. Given the choice, hasil kajian mereka, pelajar-pelajarnya kalau diberi peluang, mereka tak mau datang ke sekolah. Given the choice, mereka tak mau pergi ke sekolah. So what they did, di Finland, mereka sedang menggerakkan usaha, they are working on it, making learning is fun. So once dia fun, dia orang semua nak buat. Jadi kita pun kena sesuaikan guru kita supaya mereka dapat menggembirakan murid berada di sekolah, murid akan berlari ke sekolah, kemudiannya berjalan balik ke rumah, mana dia happy coming to school, dan dengan itu kita boleh gerakkan banyak perkara demi kemajuan anak-anak didik kita, insyaAllah. Terima kasih. Okey, silakan Dato' Hairil. Saya ekstrapolatkan apa Dr. Makno tanya tadi. Dalam konteks half-life of knowledge, dia semakin singkat, di mana kebenaran, the effectiveness of that ilmu itu semakin unit itu kata menambahkan ilmu baru dalam konteks pembinaan. Saya rujuk pada pembinaan. Untuk IIB, kita ada banyak khusus yang antaranya termasuklah differentiated speedy. Itu speedy yang diberikan kepada pemimpin ikut tahap kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beri khusus kepimpinan dan pengurusan kepada pengetua-pengetua dalam tempoh setahun hingga 2 tahun tu. Jadi kita masih panggil dia dan melebihi 5 tahun. Dan apart from that, kita juga beri CPD yang merujuk kepada keperluan untuk meningkatkan kompetensi individu masing-masing. Yes, saya setuju dengan apa yang dikatakan yang ilmu kepimpinan sentiasa perlu diubah, sentiasa perlu ditingkat bagi pastikan yang saya kata-kata the relevancy of kepimpinan itu sentiasa berada kepada pemimpin itu sendiri. Dan untuk itu IIB ada melaksanakan. Saya extrapolate apa yang tanya tadi. Okey. Mungkin Datuk Syufaat ataupun Dr. Habibah tadi nak respon kepada rakan kita dari UM dulu. Silakan. Daripada tahap cuma sedar faham
kepada melaksanakan. Dan suka saya nak memaklumkan bahawa itulah yang kementerian sedang cuba hendak melakukan. Jika banyak daripada fokus kita pada tahun pertama adalah untuk mewar-warkan pelan pembangunan pendidikan supaya lebih faham dan juga sedar tentang pelan tersebut. Tetapi bagi tahun yang kedua ini, kita telah pun mewujudkan satu jawatankuasa bagi penataran maklumat dan juga pengurusan perubahan yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Shufaat sendiri, iaitu untuk melihat bagaimana bukan setakat sedar, faham, tetapi mahu dan boleh buat. Bagaimana kita boleh create begitu dalam sistem pendidikan kita. Jika pada tahun pertama kita banyak memberi tumpuan inisiatif kepada yang digerakkan oleh kementerian, tahun ini kita turunkan KPI itu kepada negeri dan juga daerah, supaya nanti kita boleh turunkan terus kepada sekolah. Jadi ia adalah secara berfasa. Dan kita juga lihat bahawa dalam peringkat pelaksanaan ini, dia bukan setakat daripada segi komunikasi sahaja, supaya orang sedar, faham, boleh buat. Tetapi juga kita perlu tengok daripada segi fokus kita. Jadi jika tadi saya kata kita kena fokus kepada inisiatif-inisiatif yang terpenting, tetapi fokus dalam inisiatif tersebut juga perlulah menjurus kepada keberhasilan murid, guru, sekolah sendiri. Sebab kadang-kala bila kita melaksanakan, kita banyak hilang dalam proses. Dalam kita melaksana, kita asyik dengan proses, kita lupa bahawa proses-proses yang kita buat tu mana hasilnya. Contohnya, bila kita melakukan inisiatif sarana atau pelibatan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta, dia bukan setakat nak melancarkan sarana atau toolkit, tetapi lebih daripada itu. Bila dah ada toolkit bagi sekolah, toolkit bagi ibu bapa, nak buat apa dengan toolkit tu? Itu adalah sebagai panduan, supaya sekolah tahu bagaimana nak melibatkan ibu bapa komuniti, ibu bapa tahu bagaimana nak engage dengan sekolah. Tapi selain daripada itu, bila kita dapat pupuk pelibatan tersebut, ianya perlulah semuanya menjurus kepada manfaat kepada murid itu. Itu yang kita hendak. Begitu juga macam satu Bestarinet, kita sediakan connectivity, kita sediakan platform, tapi beyond that kita nak supaya dia dapat dimanfaatkan di dalam bilik darjah kepada guru, dan murid perlu dapat menggunakannya dalam PNP. Yang keduanya adalah tentang mana pengajian tinggi dalam landscape pelan pembangunan pendidikan ini. Sebenarnya before kita ada pelan pembangunan pendidikan, pengajian tinggi telah pun ada pelan strategik pengajian tinggi. Tapi pada waktu itu, kementerian kita adalah berasingan. Jadi pelan itu memang disediakan secara berasingan. Tetapi di sini kita lihat bahawa pelan strategik pengajian tinggi negara itu, PSPTN, sedang dikaji semula. Sedang dikaji semula, dan pelan seterusnya sedang bukan pelan lah, apa rupa selepas dikaji semula itu sedang dirangka dan dijangkakan kita akan dapat melihatnya dalam bulan September nanti. Jadi kita akan ada pelan pembangunan pendidikan Malaysia prasekolah hingga lepas menengah, dan kita juga akan ada pelan pembangunan pendidikan pengajian tinggi. Tetapi selain daripada itu, kita juga telah pun menyediakan satu draft bagi menceritakan daripada satu hujung kepada satu hujung yang lagi satu, daripada prasekolah hinggalah kepada pendidikan tinggi. Dan itu akan siap setelah kita hasilkan pelan di peringkat pengajian tinggi tersebut. One integrated document. Yang ketiganya adalah yang ditimbulkan tentang kepentingan PERA dan juga dalam perkhidmatan. Saya takkan argue lah mana yang lebih penting, tetapi bagi saya kedua-duanya penting. Dari segi selection, siapa yang masuk dari dalam
training ya untuk memasuki profession keguruan itu. Dari segi selection dan persediaan itu sangat penting ya, because that is the early start bila dia hendak menjadi guru. Tetapi kita lihat juga guru-guru kita sangat muda. 60% daripada kumpulan guru kita yang besar ni, lebih daripada 420,000 guru kita akan berada dalam sistem ini ya, selama 20 tahun akan datang. 60% will remain in the next 20 years. Dan kita dengar ya, landscape pendidikan berubah, tahap kualiti semakin meningkat. Jadi tentunya ya, pengetahuan, kemahiran guru tu perlu sentiasa ditingkatkan ya, sebab ada perkara-perkara baru, perkara-perkara yang lebih mencabar yang mungkin belum ada pun semasa persediaan guru tersebut. Tapi more important ialah kalau kita lihat guru-guru kita tak ketinggalan dari segi training ya, sebab kalau kita lihat kajian TELIS di mana Malaysia mengambil bahagian pada tahun 2009 lagi, kita lihat secara purata, bukan individual, secara purata guru-guru kita memenuhi yang 7 hari latihan yang compulsory bagi penjawat awam. In fact, lebih daripada 7 hari. Average purata bagi guru kita adalah 10 hari. Tetapi kalau kita kaitkan latihan yang diberi dengan sama ada dia translate kepada apa yang berlaku dalam bilik darjah, itu yang terdapat jurangnya. Sama ada latihan yang diberi itu dalam perkhidmatan itu adalah berkesan, ataupun jika berkesan, adakah dia dimanfaatkan dan digunakan dalam meningkatkan PNP di bilik darjah. That's the bigger issue. Okey, silakan Tuan untuk respon yang terakhir, silakan. Assalamualaikum. Saya Dr. Zana Aibidin daripada selaku YDP SK Wang Semaju 2. Sebenarnya soalan saya nak jawab tu yang jawapan terakhir dari Dr. Yati dah sebut, tapi saya nak respon daripada another angle. Okey. Semua murid bermula daripada sekolah rendah. Sebelum masuk sekolah rendah, dia akan bermula daripada prasekolah. Prasekolah terbagi pada beberapa sistem yang berbeza di luar sana. Di mana apabila masuk kepada sekolah kerajaan, ayat dan perkataan yang kita sebut, maka terdapatlah kebolehan murid-murid yang berbeza. Maka setiap sekolah akan mengadakan cara yang telah dipadukan untuk menilai kebolehan pelajar-pelajar yang berada di sekolah rendah. Jadi, apabila terdapatnya perbezaan kebolehan pelajar-pelajar darjah 1 untuk mengikuti subjek ini, maka mereka akan diklasifikasikan. Sejauh manakah kita bersedia mereka ini untuk ditentukan terus berjaya sehingga ke akhirnya. Kerana terdapat juga mereka yang tidak dapat membaca ni yang masuk ke sekolah-sekolah rendah ni sehingga ke sekolah menengah, masih lagi terdapat kekhilafan ini terus terjadi. Di manakah dalam transformasi kita ini membolehkan supaya perkara ini tidak terus terjadi? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan di atas komen tersebut. Saya persilakan Datuk Syufaan untuk menjawab, kerana selepas ini kita akan ada 1 minit penutup daripada ahli panel. Silakan Datuk. Terima kasih. Untuk maklum tadi yang disebut oleh Dr. Habibah berkaitan dengan plan penataran yang dia, sebenarnya saya baru dilantik mulai 7 April itu. Tapi kami dah mula membuat beberapa kajian lah. Antara kajian yang kita buat itu di Sabah, Sarawak dan juga di Kedah. Dan kita dah nampak apa sebenarnya yang berlaku di bawah sebagaimana yang dipertua Setiwangsa tadi. Ya, cakap itu memang ada kebenaran. Jadi kita sekarang fokus bagaimana yang disebut oleh Dr. Habibah, kita bagi pada SFMB. Sedar, faham, mahu dan boleh buat. Kita nak pergi ke arah itu.
dan kita akan menggunakan transformasi PBD lah. Untuk menjawab tadi yang di-Petua Mangsa Maju 2 tu, perbezaan pelajar ni. Sebenarnya kita di sekolah ni perbezaan pelajar ni boleh ditangani dengan cara guru-guru mempunyai modul-modul yang berbeza, pendekatan yang berbeza bagi pelajar yang lemah, pelajar yang sederhana, dan pelajar yang apa dipanggil yang cemerlang. Saya dulu istilahnya mudah aja pelajar-pelajar ni. Yang satu kita panggil taplos, satu dipanggil galus, dan satu lagi aklus. Taplos ni tak pernah lulus, galus ni gagal lulus, kadang gagal kadang lulus. Yang aklus tu akan lulus. Jadi kena adalah modul-modul budak taplos ni, mungkin banyakkan pemulihan dan sebagainya. Tapi budak yang sederhana tu mungkin kita katakan sebagai mungkin pengukuhan ke, ataupun pemantapan. Dan yang cemerlang tu kita boleh cara apa ni, peringkat yang lebih, pengembangan daripada peringkat yang lebih luas lagi. Mereka boleh belajar. Jadi kita kena ada tahap-tahap modul ini yang berbeza. Jadi pada saya, bagi guru yang kreatif dan inovatif, sebab kita nak balik tajuk tu, jangan lupa tajuk kita ialah pencetus kreativiti dan penjana inovasi. Jadi ini yang dibangkitkan tu, kita kena guru yang kreatif dan inovatif, baru dia boleh menangani pelajar-pelajar yang berbeza ni. Kalau kita anggap semua orang paku, kita tukul, tak boleh. Sebab semua orang nampak nak diketuk je kan. Ada yang kaca, ada yang getah, ada yang air, macam-macam. Air tepuk kena kat kita balik. Jadi kena tahu cara nak menangani perbezaan dari segi ni. Itu jawapan. Saya tak mau lari pada tajuk tu, saya nak berumusan. Rumusan itu iaitu macam mana kita nak melahirkan guru-guru yang kreatif dan inovatif tadi. Jadi yang pertama sekali, kita di sekolah ni, pertama sekali sekolah ni kena ada yang dipanggil Innovation Center of Excellence. Perkataannya besar, macam magic yang Obama resmi, iaitu Malaysian Global Innovation Center. Saya fikir di sekolah boleh wujudkan inovasi ini. Satu task force yang mengumpulkan semua inovasi yang ada di sekolah. Why not? Takkan nak tunggu peringkat kebangsaan. Jadi kalau yang penting pada saya, sekolah-sekolah ni kena wujud, dia panggil Innovation Center of Excellence. Ini kena ada. Pengerusinya guru besar, pengetua sendiri pengurusinya. Jadi segala idea-idea, sebab saya nak sebut di sini, apa yang perlu ada di situ, pertama knowledge. Knowledge ni maknanya kita hendak orang-orang yang ada di sekolah itu mempunyai knowledge dari segi innovation. Ini kena latih lah. Kalau nak knowledge tentang innovation macam dia kena ada knowledge. Pertama sekali kena ada knowledge. Latih guru-guru kita ni. Yang kedua, kita hendak people tu. Bukan knowledge saja, kita nak, dia panggil knowledge enablement of innovation workers itu. Kita hendak macam knowledge based workers lah. Knowledge based workers kena ada di sekolah. Yang kedua, kita kena ada orang yang people itu, people yang jadi practitioner, yang boleh mengamalkan. Kita tak mau dia ada idea tapi dia tak nak amalkan. Jadi banyak kita tengok yang inovasi di sekolah ni cukup banyak. Kalau kita tengok siaran TV sekarang tunjukkan guru-guru yang dapat anugerah tahun lepas, ditunjuk apa inovasi ni. Banyak guru-guru kita ni, cukup banyak inovasi. So kita kena ada people yang apa dikatakan innovation ini, yang katakan dia punya practitioner. Yang kedua, proses. Proses ni maknanya proses inovasi itu mesti berkait rapat dengan misi yang kritikal di sekolah itu. Apa misi kita di sekolah? Iaitu kita nak melahirkan pedagogi yang berkualiti. So kalau kita nak melahirkan pedagogi yang berkualiti, kita kena inovasi dalam pedagogi. Bukan inovasi dalam macam mana langsir nak bergerak kat sekolah, itu tak perlu. Walaupun perlu langsir di sekolah itu, tapi jangan inovasi macam mana langsir itu boleh bergerak sendiri, tak payah. Carilah dulu yang inovasi, macam mana guru boleh mengajar berkesan. Itu kritikal yang kita katakan mission critical business process yang perlu kita ada. Yang kedua ialah dari segi proses itu. Bagaimana prosesnya? Ialah kita nak integrate antara inovasi tadi dengan yang saya sebut tadi, di prosesnya.
Yang pertama people ni tradisional, yang ketiga ialah proses itu ialah integrate antara inovasi dengan critical business process tadi. Yang keempat ialah collaboration. Kita perlu ada collaboration, iaitu wujudnya perkongsian amalan terbaik ini. Contohnya cikgu A ada satu amalan, cikgu A ngajar fizik tu, dia ada amalan terbaik, kongsilah dengan cikgu B yang ngajar fizik. Cikgu A yang bahasa Melayu bagus kan, share. Ini sharing ni penting. Jadi dari situ yang collaboration. Kalau ini kita dapat bina, wujudkan yang dikatakan tadi innovation center of excellence tadi, dengan adanya orang-orang ini, insya-Allah sekolah boleh mainkan guru-guru yang kreatif dan inovatif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk. 30 saat ucapan terakhir daripada setiap ahli panel. Kita mulakan dengan Dr. Habibah. 30 saat saja. Okey, pertamanya ialah kalau kita lihat amalan terbaik kita dapat lihat ya dalam individu-individu sekolah, individu-individu daerah, individu-individu negeri, walaupun sebelum kita ada pelan pembangunan pendidikan. Tetapi apa kita hendak ialah kalau kita hendak naik tingkatkan keseluruhan sistem itu dari segi kualitinya, maknanya amalan-amalan terbaik ini perlu berleluasa. Ya, barulah kita dapat tingkatkan. Bukan tidak ada individu sekolah kita yang mencapai prestasi sama macam dalam PISA macam Shanghai atau macam Korea, macam Singapura, ya ada. Tetapi individu sekolah tu sangat sedikit. Tetapi secara keseluruhan sistem kita sepertiga terbawah. Jadi macam mana kita hendak supaya amalan-amalan di 1-2 sekolah itu berada di semua sekolah. Itu satu. Yang keduanya ialah District Transformation Program, program transformasi ini telah pun dilaksanakan di Sabah dan Kedah. Dan kita rasa kejayaannya sangat baik dan kita perluaskan di seluruh negara. Jadi bagaimana kita boleh dengan cepat menukarkan keadaan di sekolah kita supaya kita dapat memecut kecemerlangan. Right? Jadi itulah yang perlu setiap sekolah, daerah dan negeri ya dapat melakukannya melalui program-program ini. Ya. Dan kalau kita lihat di negara lain, ya, dia bukan setakat PNP. Mereka telah mula berfikir tentang transformative classroom. Dia mula berfikir tentang thinking classrooms, thinking schools. Jadi bagaimana kita nak buat this catch up game? We cannot. Jadi kita perlulah secara kreatif dan inovatif ya sama-sama memikirkannya dan sama-sama melaksanakannya dalam setiap classroom kita, kelas kita, setiap sekolah kita supaya secara keseluruhan sistem ini dapat meningkat. Okey, terima kasih. Doktor, silakan Tuan Rektor 30 saat dari sekarang. Baik, terima kasih. Apa-apa pun kita percaya, kita kena yakin bahawa the key success factor terletak pada guru. So, yang perlu kita usahakan ialah supaya every teacher menjadi good teachers. Every school menjadi good school. Supaya tak ada orang pilih-pilih lagi sekolah. Every parent should be good contributors. Kalau tak dapat sokongan dari parent memang kita ada masalah. Every child should be getting holistic education. Given all the opportunities. Nak tokok sikit ini pendirian NIE, National Singapore. Saya nak tokok sikit bahawa given all opportunities fairly supaya kita dapat beri perhatian kepada pelajar-pelajar kita yang serba kekurangan. Kata Fulan is always about doing, always about specific doing. Kata Nike, just do it. Dan kata yang berbahagia Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof, dalam hal melaksanakan PPPM ini, kita perlukan strong implementation, kita perlukan rapid execution. InsyaAllah kita akan dapat merealisasikan segala aspirasi yang ditera di depan kita tadi, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Rektor. Datuk Hairil dulu, silakan. Ingatkan last tadi punya ada second last juga. Saya cuma cakap saja. Selamat Hari Guru. Semoga kreativiti dan inovasi menjadi teras kepada kepimpinan bagi memastikan apa yang dihasratkan dalam PPM itu tercapai matlamat, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Datuk. Okey, saya tutup dengan 3 perkara saja. Ya, sebelum saya ucapkan terima kasih cikgu.
Yang pertama sekarang apa pun kita buat, apa pun kita bincangkan ini, akhirnya lah kita nak membina kekuatan diri kita sepanjang masa. Kita nak membina kekuatan insan yang kuat sepanjang masa, dapat sesuai dengan berbagai zaman. Yang pertama, dia kata mesti bijak. Tahu kenapa dan bagaimana nak melakukannya. Itu kena benar. Kita tahu dah bagaimana nak melakukan pelan pembangunan pendidikan. Kita tahu dan bagaimana nak melaksanakan inovasi dan kreatif. Itu pertama, bijak. Yang kedua, menghargai dan menghormati perkara yang lepas dan membina kekuatan baru pada hari ini dan esok. Jadi apa yang kita buat yang lepas, kita kena hormat. Apa yang kita buat oleh Penyataan Razak tu dalam banyak perkara PIPP, semua kita kena hormati. Sebab itu semua ada perancangan dan ada kesannya. Tetapi kita harus bina satu kekuatan baru daripada itu untuk hari ini dan esok. Dan akhir sekali, kita mesti mencapai, melangkaui, melebih daripada peranan yang ada sekarang ini, beyond daripada apa yang kita boleh capai. Itulah 3 perkara yang penting untuk tutup Dr. Hayati. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Sidang hadirin sekalian, tepukan untuk semua ahli panel. Kita harapkan semoga sesi pada petang ini mendatangkan manfaat untuk kita semua untuk merealisasikan aspirasi di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Bagi pihak penganjur, saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat ketelanjuran di sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Selamat Hari Guru dan saya serahkan semula kepada Tuan Pengacara Majlis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Suphan bin Tuminen, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Bahagian Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Tuan Sulaiman bin Wak, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Datuk Haji Khairi bin Haji Awang, Pengarah Institut Aminuddin Baqi IAB Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Pengarah Eksekutif Padu Kementerian Pendidikan Malaysia, serta Moderator Wacana Intelek PPPM 2013-2025 yang berusaha Dr. Hayati binti Ismail atas penyempurnaan majlis itu tadi. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sidang hadirin sekalian, dengan berakhirnya Wacana Intelek PPPM 2013-2025, maka majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dan atas kerjasama yang diberikan sepanjang majlis berlangsung. Ampun dan maaf dipinta atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Dan untuk makluman ahli-ahli panel serta hadirin-hadirat sekalian, rakaman Majlis Wacana Intelek PPPM 2013-2025 ini akan dimuat naik dan boleh ditonton di portal EDU Web TV yang boleh dilayari di www.eduwebtv.com. Dan sebelum berpisah, dijemput dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Suphan bin Tumin, Yang Berbahagia Tuan Sulaiman bin Wak, Yang Berbahagia Datuk Haji Khair bin Haji Awang, Yang Berbahagia Dr. Habibah binti Abdul Rahim serta Moderator Wacana Intelek PPPM 2013-2025 Yang Berusaha Dr. Hayati binti Ismail, dengan diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Mazlan bin Muhammad dan Yang Berusaha Tuan Abdullah bin Mak Yunus serta tetamu-tetamu kehormat yang lain ke meja VIP untuk menikmati hidangan yang disediakan. Dipersilakan.